Okay, jadi kita pada hukum nun mati atau tanwin ataupun kita kata nun sukun. Dan nun sukun ni bentuk dia ada 3. Okay, ada huruf nun yang tak ada tanda, ada huruf nun yang ada tanda dan ada huruf nun yang ada tanda mim kecil. Okay, kenapa dia ada 3 bentuk? Sebab setiap bentuk bunyi dia berbeza. Okay, begitu juga dengan tanda tanwin. Okay, tanwin ni dia ada 3 kumpulan. Okay, nanti kejap kita tengok lebih lanjut dalam jadual tu. Dan hukum nun mati atau tanwin ada 5 pada asalnya. Okay, kalau lihat yang pertama, sekejap saya letak kotak dulu. Okay, cuba lihat yang dalam kotak merah. Okay, yang dalam kotak merah adalah hukum yang pertama sekali. Asal awal-awal mula kita belajar dulu, diberi nama hukum izhar halqi. Lihat apa makna dia. Izhar maknanya jelas, halqi maknanya kerongkong. Jelas kerongkong. Apa yang jelas kerongkong? Ini terjadi apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan 6 huruf yang mahrajnya pada kerongkong. Kalau perhatikan huruf-huruf dia hamzah, ha, ain, ha, ghain dengan kha. Okey, semua huruf tu datang daripada bahagian kerongkong sini. Jadi kita dah tahu nun atau tanwin jumpa dengan huruf kerongkong, kita nak baca dia dengan menjelaskan sebutan bunyi nun mati ataupun tanwin tersebut. Jadi bila kita baca jelas, di sini tiada dengung, ada bunyi en tu jelas. Ini tak ada dengung. Dan kita masukkan dengung. Kalau dengung jadi panjang. Ini tak panjang, ni baca biasa sahaja. Katakanlah kita mengaji, kita tak ingat hukum izhar halqi ni bagaimana, kita lihat pada simbol. Okay, ni tips je yang hujung tu saya kosongkan, kita isi sama-sama. Okay, macam mana kita nak tahu itu hukum izhar halqi? Apabila kita nampak nun yang ada tanda sukun. Okay, nun yang ada tanda sukun, automatik kita tahu nun tu kita bunyikan dia sendiri. Begitu juga dengan tanda tanwin. Okay, tanda tanwin yang bagaimana? Tanda tanwin dia mesti selari atas bawah. Okay, nampak tanda yang begini, jelaskan bunyi. Manakala baris depan dia mesti tunggang terbalik. Okay, macam nombor 69. Nampak tanda begini, bacalah jelas. Okay, jelas yang menyebabkan dia tak ada dengung. Itu yang pertama. Kita pergi yang kedua, hukum kedua iaitu hukum idgham bila khunnah. Kita tengok dulu makna dia. Idgham apa? Idgham maknanya masuk. B tu maknanya dengan, khunnah maknanya dengung. Okey, masuk dengan dengung. Kalau orang Arab kita cakap ni hukum idgham bi khunnah, dia tahu macam mana nak baca sebab dia faham. Tapi kita tak faham. Jadi kita kena belajar sedikit teori. Okay, untuk hukum yang kedua, dia berjumpa dengan 4 huruf iaitu ya, nun, mim dan juga waw. Okay, special untuk huruf hukum ni, nun dia ada tanda sabdu. Begitu juga dengan huruf mim. Okay. Mim dengan nun dia ada tanda sabdu. Kenapa dia letak tanda sabdu? Sebab kita kena masukkan, kita kena bunyikan huruf apa dia berjumpa dan tambah sikit dengung menunjukkan ni bacaan dia kena panjang sikit. Okay. Kalau dia jumpa ya, ada bunyi ya. Kalau tengok pada buku mai. Kalau jumpa nun ada bunyi nun, begitu juga mim dan waw akan ada bunyi dan juga gitu untuk huruf waw. Okay. Tanda dia bagaimana? Okay, nun dia tak ada tanda. Berbeza dengan yang atas tadi. Yang ni nun tak ada apa-apa tanda. Tanwin bagaimana? Tanwin juga berbeza. Kalau tadi yang atas selari dia sama je. Yang ni tak. Ni dia sengit. Okay, tanda tanwin yang sengit. Bagaimana dengan baris depan? Bukan 69. Ni 99. Okay, nampak tanda 99 ni automatik. Kalau jumpa dengan 4 huruf adalah hukum idgham bi khunnah. Boleh setakat ni, Ain? Boleh. Okey. Ain boleh rujuk pada buku lah, selak sahaja muka-muka surat yang sebelum-sebelum ni. Okey, masuk yang kedua, yang ketiga, nama hukum adalah idgham bila khunnah. Idgham maknanya masuk. Bila apa maknanya? Bila tu dia sebenarnya dengan tidak. Bi dengan la tidak. Bagi mudah kita kata di situ tanpa. Khunnah maknanya dengung. Masuk tapi tak ada dengung. Okay, dia berjumpa 2 je huruf.
Okey, huruf dia makin lama makin kurang. Mula 6, 4, lepas tu 2. Apakah huruf-huruf dia? Huruf dia lam dan ro, lari. Saya panggil huruf idgham bila gunnah ni lari. Kenapa saya panggil dia lari? Sebab dia tak baca dengung. Dia lari dari dengung. Okay. Dan tips dia mudah. Kalau dalam Quran kita nampak lam ada tanda sabdu, ro ada tanda sabdu, mesti kita baca bunyi lam ataupun ro tersebut. Okay. Cuma beza dia, kita masukkan bunyi en. Okay, ni punya simbol sama macam tadi. Nun tak ada apa-apa tanda. Atas bawah dia tidak selari dan 99. Okay, jadi jaga-jaga. Simbol macam ni mungkin dipakai oleh untuk idgham bi gunnah, masuk yang ada dengung. Boleh juga terjadi dipakai oleh hukum idgham bila gunnah, masuk tapi tak ada dengung. Saya panggil tadi lari sebab ada dua huruf tu. Lari dari apa? Lari dari dengung, tiada bunyi nun mati atau tanwin. Okay, ada dia mir. Terus masuk bunyi ra. Min nun ra, baca mir. Mirab. Dia tak baca min r, tak boleh. Dia tak boleh baca min ra, dia jadi susah. Okey, tu kita terus masuk bunyi ra. Okey, itu dia hukum yang ketiga, idgham bila gunnah. Saya teruskan masuk hukum yang keempat, iqlab. Iqlab ni pendek, mudah kenal pasti, tapi untuk baca dia kena banyakkan latihan. Okey, iqlab apa maknanya? Iqlab maknanya tukar. Okey, dan berjumpa satu sahaja huruf dia huruf ba. Okay. Apa yang perlu kita buat? Nama iqlab tukar. Kita kena tukarkan bunyi en kepada bunyi em. Okay, bunyi en tu kita kena tukarkan kepada bunyi em. Tapi bukan sebelah em. Rapatkan bibir anda. Okay, hampir rapat bibir dan juga di situ ada dengung. Dan simbol dia mudah saya kata untuk kenal pasti sebab ada nun. Dia tak ada tanda sukunnya ni, dia ada tanda mim kecil. Kita bunyikanlah mim kecil tu sebab mim tu ada kat situ. Dia bagi hint. Mim tu ada kat situ, mim tu panggil. Bunyikan saya. Saya kecil, bunyikan saya sikit, hampir rapat bibir, kemudian panjang untuk dengung. Begitu juga dengan tanda tanwin. Dia ada mim kecil pada baris atas. Okay, baris bawah ada mim kecil. Okay, jangan pelik pula. Dan baris depan juga begitu. Ada mim kecil. Kenapa dia letak mim kecil? Dia nak bagi tahu kat kita. Nak hint. Bunyikan saya nanti ya. Jadi untuk yang ni kalau tak belajar tajwid pun dia boleh baca. Cuma bacaan ni kurang tepat lah. Mungkin tak ada dengung. Tolong panjangkan sikit untuk hukum ketiga ni dia ada dengung. Okey, dan yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Saya padam dulu. Ni kita dah bincang saya rasa dekat 3 minggu kot hukum ikhfa ni. Sebabkan puasa kan. Kita tak lama kelas. Okey, hukum ikhfa hakiki terjadi apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf 15. Ada 15 huruf. Mana datang 15 huruf ni? Huruf-huruf ni tak pakai untuk hukum sebelum ni. Okey, bakinya 15 akan jatuh hukum ikhfa hakiki. Ikhfa maknanya sembunyi hakikat. Hakiki hakikat. Sembunyikan hakikat bunyi nun mati atau tanwin. Okey, bila kita kata sembunyi, bagaimana tips dia? Hampir nak sebut. Okey, ataupun hampir membunyikan huruf nun. Okey, ataupun huruf selepas nun tu. Dan dia ada dengung, tolong baca dia. Okey, bagaimana simbol dia? Jaga-jaga. Simbol dia boleh jadi macam idgham. Okay. Simbol ni favorite ni. Nun tak ada tanda. Okay, sebab kita tak baca bunyi nun tu. Atas bawah tidak selari. Sengit. Dan baris depan juga begitu. Okay. Baris depan 99. Macam mana nak bunyikan? Dia bermain dengan makhraj. Jadi untuk hukum ikhfa, 3 langkah kita kena buat. Okay, kita kena kenal pasti makhraj huruf tersebut. Kalau lidah keluar, keluarkan. Kalau ke atas, ke atas. Yang kedua dengung dan dengung tu mesti panjang. Baru dah jadi hukum ikhfa. Okay, habis sudah untuk ikhfa.
Ni boleh? Oh, ada banyak Ada berapa tu? Baris 2. Ada 5. Sebab huruf hijaiyah ada Baris sengit tu bunyi lain lah. setiap hukum bunyi dia berbeza. Apa dia? Oh, Janganlah kaca pun nak charge. banyak. Banyak. Sekejap saya naikkan. Ada 5. Saya kecilkan sikit. Tu dia jadual dia. Ada 5 hukum ikhfa hakiki. Ambil sekejap 10 minit. Duduk sini. Okey. Dan setiap dia ada 5 tapi dia berjumpa dengan huruf yang berbeza. Okay, kalau ya dia akan jumpa jadi hukum idgham. Dia tak baca lagi dah. Jangan baca izhar, jangan baca jelas. Okay, hukum ni ada bukan untuk menyusahkan kita. Hukum ni ada untuk memudahkan. Dia melancarkan bacaan. Kalau tak ada hukum ni dia jadi susah nak baca. Bunyi dia pun tak cantik. Okay, saya teruskan Aim boleh? Boleh. Boleh insya-Allah. Bismillah. Okay, hari ini kita masuk hukum baru, bacaan mim mati. Hukum mim mati ni lebih mudah berbanding dengan hukum nun. Okay, kenapa ada hukum mim mati? Dalam buku tak ada, ni nota tambahan. Kerana huruf mim. Huruf mim, okay, ada. Tapi untuk pengenalan dia tak ada. Ini slide pengenalan. Okay, huruf mim. Mim bagaimana? Mim bentuk dia ada 2 juga dalam Al-Quran. Okey, mim ada tanda sukun, ada mim dia tak ada apa-apa tanda. Ni juga mim mati. Okey, mim tak ada tanda menunjukkan dia mim mati. Huruf mim ni, okey, bila dia sukun dan dia berjumpa dengan huruf lain, dia boleh berubah sifat bunyi-bunyi dia. Okey, bunyi dia boleh berubah disebabkan huruf yang dia berjumpa. Okay, sama juga dengan nun. Kenapa kena ada hukum tu? Sebab huruf nun ni kalau jumpa dengan beberapa huruf lain, dia tak jadi bunyi dia. Kalau kita jumpa ya, mai, masuk bunyi ya. Begitu juga dengan mim. Okay, ada 2 bentuk. Mim ada tanda sukun dan mim tak ada apa-apa tanda. Hukum dia tak banyak. Hukum dia kurang. Okay. Hukum dia 3 sahaja. Kalau nun mati, hukum dia 5. Ni ada 3 sahaja. InsyaAllah boleh habis hari ni. Okey, kita tengok yang pertama adalah idgham mislaini, yang kedua adalah ikhfa syafawi dan yang ketiga adalah izhar syafawi. Okay, ini pengenalan. Kita tengok yang pertama idgham mislaini. Okay, Ain boleh baca tak huraian pada saya? Huraian dekat buku tu. Ada buku kan? Oh. Boleh baca kan? Huraian, buku kita ambil. Ke surat. Sekejap. Surat. 17 lah. Betul. Surat 17. Yang bawah ni ke? Apa surah ayat? Huraian tu, yang bawah tu. Apabila min mati bertemu dengan huruf min, maka hukum bacanya ialah hiham. Halai. Kita baca lah. Mislaini. Hiham nahi. Mislaini. Mihlai. Okey, boleh. Okey, dia bagi tahu apabila mim mati jumpa dengan huruf mim. Mim bertemu mim dan kita panggil mimi pula. Ni bukan mimi. Mim jumpa mim, dia akan jatuh hukum idgham mislaini. Idgham mislaini tu apa makna dia? Idgham maknanya masuk. Mislaini maknanya misalan. Kenapa misalan? Sebab mim jumpa mim. Kita nak bunyikan mim mana? Kita bunyikan mim yang kedua. Okey, kita tak baca bunyi mim pertama. Sebab apa? Tu kata huruf mim ni dia boleh berubah bunyi. Kalau dia jumpa dengan huruf mim, bunyi dia berbeza. Aku tak pandai, Abah. Tu abang. Abah. Okey, kita tengok cara bacaan dia. Masukkan bunyi mim pertama ke dalam mim kedua. Itu panggil idgham.
Kita bunyikan mim yang kedua, kita tak baca mim pertama. Kemudian apa lagi? Nota tambahan dekat bawah tu. Cuba baca lagi huraian yang kedua. Kedua, yang cara bacanya. Cara baca. Cara bacanya ialah dengan memasuk min yang pertama ke dalam min yang kedua. Ada lagi sampai situ je? Ada. Apabila min mati, Tu nanti dulu. bertemu. Yang tu nanti dulu. Okey, poin yang kedua tu dia bagi tahu apabila mim jumpa mim, kena masukkan bunyi mim pertama tu ke dalam mim kedua. Ni macam saya terangkan tadi lah. Buat baca bunyi mim kedua, tiada bunyi mim pertama. Jangan lupa dengung kat sini. Menunjukkan bacaan ni juga panjang. Dengung, bila kata-kata dengung, kena gerak dua jari. Ini bacaan dengung dia sekurang-kurangnya dua jari yang bergerak. Okey, kita tengok dekat bawah. Contoh dia. Mim mati jumpa mim. Okey, boleh lihat ada bulatan. Okey, dibaca yang pertama kam. Bila baca kam, bunyi mim mana? Bunyi mim yang kedua, bukan mim pertama. Maka terus masuk mim kedua. Kenapa nak kena baca mim kedua? Sebab mim kedua ada tanda sabdu. Ni special hukum ni. Okay, hukum ni mim ada tanda sabdu, kita baca bunyi sabdu, kita tak baca mim tak ada tanda tu. Jadi kambing, bacakan. Kambing. Boleh. Fi'atin. Fi'atin. Boleh. Kabung kambing fi'atin. Kambing fi'atin. Okey. Kambing fi'atin. Kambing fi'atin. 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 Boleh. Okey, kita baca mim mana? Mim yang kedua. Sama juga dekat bawah. Okey, asal fa'anqadhakum. Lepas tu minha. Kalau baca macam tu dia tak cantik. Jadi nak memudahkan kita nak baca terus. Kita kawankan mim pertama tak ada tanda, jumpa mim kedua, kita baca juga bunyi mim yang kedua. Okey, ikut saya. Fa'anqadhakum. Fa'annafakum. Lagi sekali. Fa'anqadhakum. Fa'anqadhakum. Minha. Okey, boleh lagi sekali ain. Fa'annafakum minha. Baik. Ain dekat buku dah ada tanda? Ada. Okey. Kita tengok contoh ayat yang diberi yang panjang tu. Okey. Kat mana hukum idgham mislain ni? Dekat hujung. Okey, kita baca yang tu penuh ayat tu. Wa kuntum. Sekali. Wa kuntum. Boleh. Ala safa. Kufratim. Masuk bunyi mim. Kufratin. Masuk bunyi mim lama sikit. Kufratim. Ni tadi kita ulang kaji. Hukum idgham. Kufratin. Lagi sekali. Kufratim. Kufratin. Minan nari. Manarin. Fa'anqadhakum.
Untuk bunyi mim kedua panjang. Fa. Fako. Fa'angqadha. Fa'an koda. Kum lama. Kum minha. Minha. Okay, cuba gabung yang belakang tu. Fa'angqadhakum minha. Naku miha. Okey, kum. Yang baca tadi dia panjang dekat situ. Okey, itu dia hukum idgham mithlaini. Kita jalan lagi. Boleh Ain kita pergi lagi? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita tengok yang kedua. Lepas idgham mithlaini, hukum yang kedua untuk mim mati ikhfa syafawi. Kita tengok dulu makna dia. Ikhfa apa? Ikhfa maknanya sembunyi. Syafawi maknanya di bibir. Kita sembunyi apa di bibir? Okay, cuba bacakan huraian yang ketiga muka surat tu. Muka surat 17 tu. Apabila min mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya ialah ikhfa syafawi. Okey, bagus. Okey, dia bagi tahu apabila mim mati berjumpa dengan huruf ba. Okey, jadi bacakan lagi poin, ada tak poin yang terakhir? Cara baca ikhfa syafawi ialah dengan membunyikan sesebutan huruf mim beserta dengung. Bagus. Okey, kita tengok dekat sini. Iaitu bacaan ikhfa syafawi, dia bagi tahu mim mati jumpa dengan ba terjadi apabila mim dengan ba berjumpa. Cara kita baca sembunyikan bunyi mim mati tersebut. Okey, bagaimana nak sembunyi? Okey, hukum dia sama, lebih kurang macam iklab kalau kita nak baca. Okey, hampir rapat bibir. Itu dia punya tips. Okay, bibir kita hampir rapat dan juga tolong dengungkan. Okay, sembunyi dia dengan hampir rapat bibir dengan dengung. Okay, kita tengok dekat bawah. Okay, contoh amal yang dibagi ada dua di situ. Okay. Yang pertama, kita pada hukum ikhfa syafawi. Jadi apa yang perlu kita ingat, bila syafawi ni dia bermain dengan makhraj huruf mim. Perlu kita buat, kita cari huruf mim. Okay, untuk ikhfa syafawi, mim dia tak ada apa-apa tanda. Cuba tengok dalam bulatan merah. Mim tu tak ada apa-apa tanda. Dia berfungsi, cuma dia dia ada bunyi lain. Dan dia berjumpa dengan huruf ba. Okay, keadaan mulut kita macam mana? Hampir rapat. Jangan lupa kena dengung dan panjang. Ikut saya. Alaikum. Tarik sikit. Kum. Untuk dengung. Alaikum. Boleh. Biwakilin. Wakilin. Lagi sekali. Biwakilin. Miwakini. Boleh. Okay, kita cuba. Lagi sekali. Alaikum. Panjang. Alaikum. Biwakini. Okey, itu contoh yang pertama. Kita pergi contoh yang kedua. Sama juga, kita masih lagi hukum ikhfa syafawi. Jadi yang kita lihat adalah mim yang tak ada apa-apa tanda. Kalau mim ada tanda tu bukan ikhfa syafawi, tu hukum lain. Dan sebelah dia huruf ba, betul dalam bulatan tu adalah hukum ikhfa syafawi. Mim mati jumpa ba. Bagaimana nak baca? Hampir rapat bibir. Kita bacakan dulu. Wa ma hum. Tarik panjang untuk dengung. Wa ma kum. Boleh. Bimu
minina. Bimu'minina. Boleh lagi sekali. Bimu'minina. Minina. Okey, itu dia contoh dia. Okey. Dekat amali kat bawah tu jumpa tak dekat mana? Ain. Bawah. Okey, pada baris yang ketiga. Ayat yang diberi 1, 2, ada satu lagi. Jumpa tak dekat mana yang ketiga tu? 3 mana. Okey, kita tengok. Dekat sini. Bukan dekat depan. Mana ni bacaan. Okey. Wajibuhunnah. Untuk ikhfa syafawi. Hamma bimu. Betul. Humbi. Hum. Cari panjang. Hum. Baca kan? Humbimu. Lagi sekali. Humbi. Humbi. Okey, kita cuba gabung daripada mula. Amanna billahi. Amanna billahi. Wabil yaumil. Wabil yaumil. Boleh. Akhiri. Akhiri. Okey. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu mana ni. Okey, lagi sekali. Wa ma hum. Okey, boleh. Bimu'minina. Bimu'minina. Okey, itu dia hukum ikhfa syafawi yang ketiga. Ada soalan tak? Tak ada. Okey ya. Dia mudah je. Mim mati jumpa mim, hukum tadi idgham. Mim mati jumpa ba, kena sembunyikan. Dua-dua ada syafawi, maknanya di bibir. Ikhfa syafawi. Okey. Kita pergi hukum bacaan mim yang seterusnya, bacaan izhar syafawi. Bacakan. Cara baca. Cara baca huraian dia pada muka surat 18 tu, apabila min mati bertemu dengan salah satu dengan daripada huruf iha syafawi, iaitu semua huruf hijaya kecuali dan min dan ba. Betul. Maka hukum bacanya ialah iha syafawi. Bagus. Okey. Dia bagi tahu kat situ apabila mim mati berjumpa dengan semua huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni apa? Huruf-huruf Al-Quran. Okey. Dia jumpa dengan semua huruf Al-Quran kecuali mim dan juga ba, bukan izhar syafawi. Mana ada 28 huruf kat sini. Dia bukan mim, dia bukan ba. Kalau kita kata 26 huruf ni termasuk mim dengan ba, tu bukan. Okey, yang ni mim kita tak pakai. Okey, yang kedua pun macam tu juga. Okey, huruf mim tapi tak pakai. Okey, kita baca. Tengok dekat bawah. Huraian seterusnya, cara bacaannya. Cara bacanya iha syafawi ialah dengan menjelaskan sebutan huruf min yang mati tanda dengung. Betul. Okey. Kali ni untuk izhar syafawi dia yakin untuk tunjuk dia punya tanda sukun. Nampak tanda sukun pada huruf mim menunjukkan kita kena jelaskan bunyi mim. Kena jelas bunyi mim, barulah dia jadi hukum izhar syafawi. Okay, banyak huruf dia ada 26. Okey, jom Ain kita tengok dekat bawah ada amali kan?
Ada. Kotak pertama tu dia tanda dekat mana? Apa jumpa apa? Jumpa min mati. Min mati jumpa dengan Ta. tak. Sekejap ya, saya tengok. Betul. Min mati jumpa dengan huruf ta. Okay, apa perlu buat Ain bila nampak keadaan macam ni? Tolong jelaskan bunyi mim tersebut. Amta. Bacakan. Amta. Baik sekali. Amta. Amta. Okey. Jadi ada bunyi mim tak tadi Ain? Ada. Betul. Ada bunyi mim. Untuk izhar syafawi kita bunyikan sahaja bunyi mim. Okey, kita pergi kat bawah. Bacaan dia bacaan mim mati jumpa dengan sa. Okey, a dengan mim amsalakum. Bacakan. Amsalakum. Betul-betul masuk bunyi mim terdapat bibir. Amsalakum. Amsalakum. Okey, lagi sekali. Amsalakum. Amsalakum. Jelas bunyi mim dia. Okey. Ngantuk. Kita pergi seterusnya. Mim mati jumpa huruf jim. Jim adalah huruf untuk ihfa syafawi. Disebabkan mim ada tanda, kita baca jelas. Ja'alu. Anjakalu. Ja'alu. Amjakalu. Bukan ka a. Ja'alu. Amjakalu. Boleh ja'alu yang hujung ya. Okey, tengok baris seterusnya. Okey, nombor 4. Nun mati atau tanwin jumpa dengan huruf nun mati pula. Mim mati. Mim mati yang ada tanda sukun jumpa dengan huruf apa? Mula-mula huruf mim, lepas tu yang belakang huruf apa? Okey, yang belakang ni adalah huruf ha. Okey, mim mati ha, kita baca jelas. Sebutkan tamsaskum. Tasahum. Okey, lagi sekali tamsaskum. Tamsahkum. Hasanatun. Hasanakum. Okey, kita cuba gabung. Tamsaskum. Hasatum. Tamsaskum. Tamsahkum. Okey, boleh. Hasanatun. Hasanakum. Okey. Kita pergi seterusnya. Ain boleh tunggu sekejap. Saya nak minum air. Mengantuk betul. Okey. Sekejap